dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfazira binti Muin. Khat nasak terbagi kepada dua maksud yang berbeza, yaitu menurut bahasa dan juga istilah. Menurut bahasa, khat nasak membawa maksud mengangkat dan menghilangkan, manakala menurut istilah pula, khat nasak ini ialah mengangkat hukum syarak kepada dalil syarak yang terkemudian daripadanya. Khat nasak ialah khat yang sangat halus, bahkan menjadi gaya yang paling mudah untuk dibaca dan difahami. Setengah para ulama juga menyatakan bahawa khat nasak ini merupakan perubahan daripada khat kufi atau dikenali sebagai al-khat kepada khat nasak. Ibnu Muqla merupakan penulis pertama yang telah menyumbang terhadap penghasilan khat nasak. Salam sejahtera, nama saya Muhammad Hafizi Izwan bin Gusti dan saya akan membentangkan mengenai sejarah perkembangan khat nasak di dunia. Pada awalnya, khat nasak ini muncul bersama-sama dengan khat kufi semasa bermulanya zaman pemerintahan Islam. Ketika itu, khat nasak digunakan dalam penulisan surat dan juga dokumen-dokumen rasmi. Manakala di bahagian barat laut Afrika, khat nasak diubah dan berkembang menjadi penulisan yang dipanggil sebagai khat maghribi. Semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah pula, kaligrafi telah mula diskematikkan buat pertama kali. Ini bermaksud panjang atau bentuk setiap huruf telah ditetapkan formatnya bagi mendapatkan penulisan yang sejajar. Seterusnya, pemerintahan di zaman kerajaan Umayyah menyebabkan seni kaligrafi berkembang di Damaskus. Hal ini menyebabkan ramai penulis kitab yang menghasilkan gaya penulisan baharu daripada khat nasak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hamirullah bin Jafri. Pada mulanya, pedagang Arab datang ke tanah Melayu. Mereka berdagang dan menyebarkan syiar Islam. Mereka hanya boleh bertutur dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, tulisan Jawi yang berasal daripada tulisan Arab mula diperkenalkan di tanah Melayu. Dan kemudiannya, tulisan khat mula berkembang di tanah Melayu. Bukti sejarah perkembangan tulisan khat nasak di Nusantara. Yang pertama, batu bersurat Terengganu. Batu bersurat ini ditulis dengan menggunakan tulisan khat nasak dan khat kufi. Batu bersurat ini mengandungi undang-undang seorang raja, agama Islam adalah agama rasmi, hukum hakam Islam dan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Terdapat dua manuskrip Melayu lama yang berkaitan dengan tulisan khat nasak. Yang pertama adalah Hukum Kanun Pahang. Hukum Kanun Pahang ditulis menggunakan tulisan khat nasak dan mempunyai iluminasi kerajaan Turki Uthmaniyah. Manuskrip Melayu lama yang kedua ialah Taj As-Salatin. Taj As-Salatin ditulis dengan menggunakan tulisan khat nasak dan khat talik. Ia mengandungi kejadian seorang manusia, konsep ketuhanan, ajaran moral, akhlak dan hari kiamat. Bukti sejarah perkembangan tulisan khat nasak yang ketiga ialah Mushaf Al-Quran Terengganu. Ia dijumpai pada tahun 1282 Masihi di Tanah Melayu. Al-Quran ini kepunyaan Sultan Zainal Abidin Shah pertama. Ianya ditulis dengan menggunakan tulisan khat nasak. Salam sejahtera kepada semua. Perkenalkan, saya Farah Rahimah binti Sabardin akan mengambil alih untuk slot yang berikutnya. Baiklah, kita akan bincangkan mengenai keunikan tulisan khat nasak berbanding tulisan-tulisan lain. Ini merupakan contoh tulisan khat nasak. Seperti yang tertera dalam gambar, khat nasak merupakan tulisan yang berbaris tanpa hiasan yang rumit. Selain itu, khat nasak mempunyai gaya yang paling mudah dibaca serta difahami. Justru disebabkan ciri-ciri yang dimiliki ini, khat nasak banyak digunakan untuk menulis ayat-ayat dalam Al-Quran. Penggunaan khat nasak adalah seperti dalam gambar yang berikut. Walaupun khat nasak nampak seperti mudah dan ringkas, tetapi sifat-sifat inilah yang menjadikannya unik dan masih efisien untuk digunakan sehingga ke hari ini. Hai, saya nama Sarah Sofia akan membentangkan tentang tokoh dan karyanya yang memperkenalkan tulisan khat. Bagi tulisan khat nasak, tokoh yang memperkenalkan tulisan ini adalah Qutbah dan Al-Dahhak bin Ijlan. Kedua-dua tokoh tersebut telah memperkenalkan tulisan khat nasak bermula pada abad 5 Masihi. Seterusnya,
Tulisan khat nasah ini telah diperbaiki oleh tokoh yang bernama Muhammad Al-Samsiri. Tersebut adalah contoh-contoh bagi tulisan khat nasah. Hai, nama saya Nurul Syafiqah binti Muhammad akan membentangkan bahagian kesimpulan khat nasah. Kesimpulannya, tulisan khat nasah merupakan cetusan idea yang bernas dan telah menjadi perangsang kepada penyampaian ilmu sejak zaman dahulu lagi. Apa yang boleh dirumuskan melalui penyampaian ini ialah batu bersurat Terengganu maupun manuskrip lama Melayu merupakan antara bukti perkembangan khat nasah di Nusantara. Selain itu, khat nasah dipercayai berasal daripada tulisan Arab asli yang telah melalui beberapa proses pengindahan secara berperingkat-peringkat. Di samping itu, khat nasah juga mempunyai banyak keunikan yang tersendiri. Antaranya ialah tulisan ini digunakan dalam menaskahkan Al-Quran. Tokoh-tokoh turut memainkan peranan yang penting dalam pembentukan maupun perkembangan khat nasah ini. Antara tokoh yang dimaksudkan ialah Al-Dahak bin Ijlan dan juga Kutabah. Sesungguhnya tulisan khat nasah maupun seni khat secara umumnya merupakan tinggalan khazanah yang amat berharga kepada generasi seterusnya dalam penyebaran ilmu maupun pengasah kekreatifan generasi muda. Oleh yang demikian, tulisan khat ini perlu dijaga agar tidak lapuk di telan zaman dengan menerapkan subjek seni khat sejak di bangku sekolah lagi dan juga di peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Saya percaya dengan penerapan ini, tulisan seni khat dapat dijamin sehingga berabad-abad seterusnya demi kegunaan generasi-generasi yang akan datang. Sampailah sudah di penghujung penyampaian kami mengenai khat nasah. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, penyampaian khat nasah ini berbanding tulisan-tulisan lain. Ini merupakan contoh